So kita sambung berkenaan dengan stack, discussion for stack. Okay. Okay, discussion for stack. So as I mentioned, we have two important process for stack, push and pop. Dia ada dua, sama juga seperti queue. Okay, kalau queue memang kita ada juga in queue and dequeue kan, dua proses yang is very important. So samalah juga seperti di dalam stack. So we have two important process, push and pop. So push actually equivalent to add and pop actually equivalent to remove. Okay, the concept of stack, first in last out. Kita panggil first in last out, FIFO. Okay. So itu adalah konsep. So whatever you do, you have to maintain ataupun you have to remain the concept of stack. So if you decide to use stack concept, so the concept is a FIFO lah. Okay, first in, first in bukan first out lah. First in last out, ataupun dia panggil last in LIFO, dia depend lah. Kadang-kadang dia kata last in first out. Okay, last in first out ataupun first in last out. Okay, LIFO ataupun FIFO lah. Okay, so tak kisahlah, the main concept kita faham bahawa konsepnya macam tu lah. Stack ni kita boleh andaikan bahawa dia cuma ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Itu konsepnya. Okay, kita kena faham bahawa dia cuma ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Okay, pintu masuk dan pintu keluar adalah pintu yang sama. So when you push, maksudnya bila awak masuk ke dalam, maksudnya dia akan simpanlah di bawah. Dia akan tindan. Okay, so dia katakan stack. Bahasa Melayu dipanggil sebagai tindanan. Okay, bahasa Inggeris dipanggil sebagai stack. So that's why dia kata tindanan. So kalau you masuk data pertama katakan 20, data kedua 30, data keempat 40, this one 50, maksudnya the last, sebab dia cuma ada satu pintu. And of course, maksudnya data yang paling akhir yang you entered, okay, so it will be remove first lah, dia akan dikeluarkan dahulu. Okay, barulah yang bawah boleh keluar. Okay, kalau tidak bawah tak boleh keluar sebab dia bertindan. Okay, sebab kita cuma ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar. That is a concept of stack. So in this example, you can see, so this is on how, okay, for built-in array list, as I mentioned, we have a built-in method for stack, okay, if you decide to use array list, but for name as a stack lah, maksud saya sini nama ianya sebagai stack lah, maksudnya dalam array list memang ada, so you boleh guna lah directly. But if you decide to use linked list, then you have to design your class stack by using built-in method belong to linked list. And of course, in order to design your class stack, then you have to consider this concept lah. Last in, first out. Dia mesti ada. Dengan menggunakan metod-metod yang sedia ada di dalam linked list. Tetapi kelas stack tersebut you kena design lah. You kena design sendiri. Sebab kita tak ada kelas stack di dalam link yang menggunakan linked list. Yang dia buat secara built-in, nama kelas tersebut stack, dia tak ada. Dia cuma ada kelas linked list sahaja. Tetapi dia berbeza dalam array list, memang kita ada kelas namanya kelas stack built-in. So you just need to use, and of course in order to use, you have to create an empty list lah, ataupun an empty stack. This is your first step lah, to create your empty stack. So we just call default constructor for stack. And this class actually is a built-in lah, awak tak perlu buat. Okay, awak tak perlu buat. Dia duduk dalam kelas array list lah. Okay, so apa yang perlu awak buat, of course you kena create, you kena import lah. Awak punya java.util.array list. So awak kena buat lah macam tu. Okay, this is the first process, iaitu push. Kita kena faham lah. So the nature of built-in method for push. So kita faham bahawa this one, parameternya memang kita dah discuss lah, parameternya wajib berjenis objek. Dia sama aja. Linked list ataupun apa sahaja di dalam Java, memang ini pun keluar dalam soalan objektif. Dalam objektif yang awak buat dalam test 1 lepas. Okay. So jawapannya
bila dia kata semua tu berjenis salah lah, maksud kalau objektif tersebut jawapannya salah lah, sebab dia kata primitif, dan juga maksudnya di sini semua semua maksudnya dia merujuk kepada objek yang diterima di dalam Java lah. Sebenarnya dia tak terima primitif, dia hanya terima objek data type dan juga objek primitif data type. Kalau kita panggil sekadar primitive data type, dia merujuk kepada value. So you must be careful dengan istilah yang digunakan. Kalau dia kata primitive data type, okay, ini hanya merujuk kepada value. So dia kena ada is a object primitive data type kalau dia nak merujuk, because for primitive data type sebenarnya kita boleh divide to dua lah. Sama ada dia berjenis object primitive data type ataupun dia berjenis value data type lah, value. So kalau value ni maksudnya kita guna integer lah. Kalau apa berjenis object ataupun reference object ataupun reference primitive data type, okay, ataupun object primitive data type, so dia adalah full spelling macam ni. So yang ni you kena be careful lah istilah-istilah yang digunakan. Okay, so dalam kes ni samalah for push. Okay, for push, so sama juga seperti dalam array list, sama juga seperti dalam linked list. So you must make sure your data actually is object lah. Okay, ini salah satu cara untuk kita convert kepada object integer lah. Dengan menggunakan new integer, then you give a value 28. So value 28 ni sekarang dia akan convert kepada object integer. So tak ada masalah. Okay, so apa yang akan berlaku, inilah dalam bila kita kata push yang pertama, so 28 ni masuk lah. Okay, stack. Kemudian we push for the second value 13. So 13 will be pushed onto your stack. Then we enter for 17 lah. Input kita seterusnya 17 lah. So 17 masuk. So dia punya analoginya, maksudnya dia punya design lebih kurang macam ni lah dia akan berlaku. 28, 13, 17 dia tinggal. Okay. The next one is a pop lah. So bila kita pop bermaksud dia akan keluar daripada atas. So bermaksud ini yang akan berlaku when you do a pop process, then 70 will be removed lah. Then for the second pop, then 13 will be removed. Then another process you have stack.push, push balik. Okay, push new integer. So sekarang you akan push. So bila you push 21 dia masuk balik lah. Okay, ini konsep stack lah. So this is another example for primitive data type lah, array list. Seperti biasa, kita akan lihat yang berjenis primitif dan juga yang berjenis objek data type. Iaitu berjenis objek lah. Dia ada dua penyelesaian. So dalam final exam ni dia bergantung lah sama ada dia nak keluar yang berjenis primitif ataupun dia nak keluar yang berjenis objek data type ataupun reference data type. So this is an example of primitive data type lah. So this is your first step lah. Ini step pertama. Kalau primitive dia adalah ni step 1. Apa dia? Create empty stack. So kita nak buat iaitu step 1 kita create empty stack. So it's very simple, just call default constructor for stack lah. Dan yang ni kelas stack ni, maksud kelas stack ni dia ada di dalam kelas array list lah. Okay, dalam kelas array list. Okay. So the second one, of course you have to do step 2 is input lah. Ni input lah. Bergantung lah dalam kes ni saya ambil very simple, saya input one by one. So if you have many object, then you have to work together with for statement lah, tak ada masalah. Boleh menggunakan for statement ataupun boleh menggunakan while statement ataupun boleh menggunakan do while statement. Or else you can do your menu selection lah. It depend on the solution that you try, apa yang awak buat lah. Okay, tapi step 2 adalah input lah. So bila you input, in this example, maksudnya saya input, saya buh nilai constant, nilai constant. Literal constant value lah. So satunya data type berjenis boolean, okay, nilai true. Kemudian saya ada nilai karakter. Ini adalah nilai karakter saya. Kemudian ketiga, input saya yang ketiga adalah nilai integer 3, 4, 5, 6, 7. Dan the last one is a string. So saya enter data berjenis boolean.
karakter, integer dan juga string. Tapi semua data ni adalah bersifat objek. Okey, saya input macam ni berobjek. Okey, dan saya bagi tahulah bahawa untuk receive data as object yang paling simple adalah string. Okey, tak mengapa. Maksudnya kita input saja as a string, tetapi bila kita nak manipulate baru kita convert lah. Bila nak convert, Java dia ada kelas wrapper class dia panggil. Wrapper class you ada pass in, pass float, pass double dan sebagainya lah. Then you can do your wrapper class lah. So in order to do conversion. So the easiest way to input object iaitu by string value lah. Dengan jadikan dia sebagai string value. Tetapi of course lah string value you tak boleh manipulate lah. Misalnya kalau you nak campur, tolak, darab, bahagi tak boleh kan. So maksudnya you kena convert nanti ya. So tak ada masalah. Nak convert tu Java sangat mudah lah. So kemudian you have a push method. Okay. So this one stack.push. Okay. So bila you buat stack.push bermaksud basically nya di dalam awak punya stack. Macam ni lah dia akan ada gambaran macam ni. Okay, dan stack ni nama dia adalah stack. S-T-A-C huruf kecil So valid lah stack. Dan bila you kata push.bool, so bermaksud di sini bool adalah nilai true. So true akan masuk. True akan masuk. Dan kemudian print stack ni sebenarnya kalau awak tengok dalam program ni, print stack dia adalah untuk cetak data yang ada di dalam awak punya stack. Dia bukan remove lah, nak cetak je. Okay. So nampak print stack dia hantar nilai apa? Nilai stack bermaksud dia hantar nilai array awak ni. Awak punya stack awak ni dia hantar semua. Okay. Bila dia hantar semua maka dia pergi carilah awak punya mana ada tak? Awak punya method print stack. Okay. Nampak this is your print stack. Okay. So print stack kemudian awak tengok kat sini dia hantar satu koleksi data kita. Data kita tadi kalau you perasan kita ada nilai true. Okay, we have a true value. So dia hantar semua ni lah. So kemudian dia kata if stack is empty. Stack is empty, jawapannya no lah. Jawapannya no. Stack tak empty nah. So bila dia kata stack is empty, so jawapannya no lah sebab ada value. So dia tak akan buat. So dia buat else lah. Bila else dia buat stack contain. So keluarlah perkataan stack contain. Okay, dia macam ni. Kemudian enumeration item stack element because dia perlu iterate. Maksudnya kita ada satu kelas yang dinamakan sebagai enumeration. The purpose of enumeration adalah untuk iterate ataupun nak traverse daripada satu elemen kepada elemen yang berikutnya. So kita boleh menggunakan this built-in method lah enumeration. Tak ada masalah. Boleh guna method tu. So enumeration dan kemudian kita ada suatu external yang kita namakan sebagai item lah. Yang digunakan sebenarnya adalah untuk traversal. Okay, untuk traversal. So sebenarnya kita ada satu external, kita namakan dia sebagai item lah. Ini yang berlaku sebenarnya di dalam memori awak lah. Namanya adalah items. Okay, dan kemudian stack.element bermaksud di sini dia akan masuk ke dalam sini dan dia akan capai dia punya elemen yang berada di dalam awak punya stack. Itu maksudnya. Okay, this is built-in method lah. Kalau you kata elemen ni apa dia ni? Ni built-in method. Dia duduk dalam kelas enumeration. Okay, so kita boleh buat macam tu. So when you have stack.element, so bermaksud dia akan access to this value lah. Maksudnya dia access to value true. Okay, bermaksud di sini dia akan cuba access value true tersebut. So bila kita buat while item has more element, okay, so bila dia tengok kat sini, okay, for the first time, maksudnya first time dia duduk dekat sini lah. So bila dia kata has more element, dia check ada data. Okay, ada. So bila ada data, bermaksud di sini, maksudnya dia access lah. Item has more element, okay, so dia check ya ada data dan kemudian dia akan print lah item.next element. So bila dia kata item.next element, apa yang akan berlaku? Dia akan pulangkan item.next element ni, dia akan pulangkan value ni. Okay. Okay. So dia akan pulang value true. So dengan itu true akan dicetak lah.
Okey, kemudian dia akan kembali semula kat sini. Dia buat item has more elements. So item now bila dia habis sini, so dia akan pergi ke sini lah item. So dia check. Item has more element maksudnya tiada. Bila tak ada, dia keluar lah. Bila keluar, dia keluar dan kemudian dia akan kembali semula kepada this one lah. Okay, so tadi dia cetak lah item contain true. Dia akan cetak kat situ. Okay, the next one, kalau kita tengok stack push character. So apa akan berlaku? So basically, so kita dah ada nilai true. Tadi ada nilai true. Sekarang kita akan masuk pula iaitu nilai character. Nilai character kita tadi simbol ni lah. Okay, kemudian print stack dia akan cetak lah nanti stack contain true dan juga value ni dia akan keluar lah. Kemudian kita masuk push integer. Bila kita masuk integer tadi dia akan masuk 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Seterusnya dia akan masuk sini is a this one. Dia akan cetak, lepas tu dia ada cetak lah. Bila cetak dia akan cetak apa? True dia akan cetak daripada location pertama. Dia akan cetak daripada has element dia akan cetak daripada okey sana saya silap tadi tu. Dia akan cetak saya cetak terbalik dia cetak daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas Has element dia akan cetak daripada bawah ke atas daripada indeks kosong. Indeks kosong, indeks 1, indeks 2. Okay, itu yang akan berlaku. Okay, dan print stack maksudnya okay, kita tengok macam ni lah. Betul lah. Okay, betul. Dia akan ambil daripada indeks kosong. Okay, the next one dia akan masuk, the last one dia masuk sini adalah string lah. String awak, ni dah import tu tadi. Hello. 3, 4, 5, 6 tadi ni lah. Dan ni adalah 3, 4, 5, 6. Dan the last one is a hello lah. Dia akan buat, korang cetak. Bila cetak dia akan cetak lah semua true yang ni 3, 4, 5, 6 dan juga hello. Selesai. Sekarang kita cuba remove kita punya item. Okay. Object remove object equal to null. Okay. Ni untuk whole value yang kita nak remove lah. Because when you call method pop ni, method pop dia akan pulangkan value itu you kena faham. Method pop ni dia akan pulangkan value. So that's why dia mesti ada penyambut dia lah. So dalam case ni that's why saya declare satu variable berjenis object lah. Kita tahu bahawa method pop ni dia akan pulangkan data berjenis object. Maka penyambutnya juga mestilah berjenis object. So saya sambut dia berjenis object lah. That's why saya buat di sini while true. Maksudnya selagi ada data. Okay, bila kita buat while true ni maksudnya selagi ada data dia akan proses lah. So selagi okay, remove object equal to stack.pop. Okay, kita boleh buat macam ni. So when you do a pop bermaksud hello dia akan remove lah. Use pop method. Okay. So dia akan pop, bila pop dia akan keluar daripada atas lah. So system.out remove object.toString.pop. So dengan cara ni bila dia keluarkan hello, dia convert dahulu kepada string value dan kemudian baru dia cetak lah. Boleh buat macam ni, tak ada masalah lah. Remove object, dia convert kepada string value. ToString ni adalah method untuk convert kepada string value lah. Pertama ni hello memang dah data type berjenis string, tu tak convert tak apa. Tapi kalau dia buat remove object.toString, sebab bila kita masuk dia berjenis object. Oh betul lah. Sorry. Betul lah sebab data type ni dia berjenis object. So walaupun you data awak bila you simpan, okay, sebab pop ni awak kena faham pop. So dia punya built-in data type-nya adalah berjenis object. So walaupun objek di sini pada waktu you simpan objeknya adalah objek berjenis string, tetapi apabila dia simpan sama juga seperti apabila you guna push push kalau you perasan parameternya adalah berjenis objek, berjenis umum, berjenis general. So walaupun data di sini yang masuk jenis string, tetapi apabila disimpan di dalam open state, dia telah berubah sifat kepada objek general. So bila dia keluar, objeknya masih lagi objek general. Then you kena convert kepada objek string lah kalau nak. Sebab kalau nak print, dia convert kepada string lah.
Maksudnya dalam kes ni bila saya nak print semua data ni nanti, walaupun saya simpan ianya berjenis integer, apa nama, karakter dan sebagainya, tapi bila tiba masa untuk print, saya convertkan dia kepada string. Tak ada masalah. Okay, kita boleh buat macam tu. So sekarang kita pop, dia akan keluar hello. Kemudian dicetaklah kat sini. Remove object, iaitu objek kita, dot to string, dia convert kepada nilai string. Dan kemudian dicetaklah. Bila dicetak nilai ni, dia akan cetaklah hello. Kemudian dia akan ada perkataan kat belakangnya pop. Okay. Dan kemudian kita print stack. Print stack, dia akan print balik apa yang ada dalam stack awak. So dia akan print through simbol ringgit ni, kemudian 3, 4, 5, 6 lah. Hello dah tak ada. So dia akan cetak yang tu lah. Kemudian, okay, seterusnya kita ada blok while lagi lah. So while true, selagi ianya true, maksudnya dia akan carilah ni. Okay, dan kita guna blok try, tak ada masalah lah. Maksudnya once data kita dah habis dia baca, maka dia akan throw exception handling lah. Itu dia akan buat lah. So yang ni maksudnya nanti dia akan pop ke semua lah. Hello, 3, 4, 5, 6 ni dan juga. That's why you akan dapat benda yang macam ni lah. So bermaksud kalau dia okay, nanti you akan tanya cik ni true ni, bermaksud dia akan sentiasa true, bermaksud dia akan jadi infinite loop. Betul, dia akan jadi infinite loop. Tetapi disebabkan you guna bersama-sama try, so dia tak menjadi isu lah. Bermaksud apabila dia baca, maksudnya bila dia dah habis, dah keluar kat sini, empty lah. Maksudnya dia baca bila dia empty, dia akan throw exception handling. Dan kemudian dia akan stop lah dengan menggunakan throw exception. So kalau you tak nak menggunakan, maksudnya kalau you tak buat block try ni, dia akan menjadi problem. Kalau you tak ada block try, sebab block try ni tak bubuh pun tak mengapa. Tetapi kalau you tak ada block try, maka you tak boleh buat while true. Tak boleh kan? Tak boleh. Awak kena menggunakan method empty. Okay, method is empty tu kena guna. Selagi awak punya stack awak tak empty, then you akan pop. Okay, bermaksud awak punya stack selagi method tu tak empty, maksudnya kita panggil method empty lah. Selagi yang tak empty, so you kena buat jikalau you tak provide method block try ni. So dalam final exam jarang dia ada block try lah. Memang jarang. So lazimnya kat sini jangan awak bubuh true lah. Kalau bubuh true memang dia akan berlaku something wrong nanti. Dia akan berlaku runtime error. So dalam kes ni dia tak akan berlaku runtime error sebab memang sebenarnya ianya berlaku runtime error, tetapi disebabkan block try ni ada, maka dia throw exception handling. So bila berlaku throw exception handling, maka dia akan stop awak punya proses dan dia akan inform lah kat awak. Okay, maksudnya awak punya list dah empty. So kita boleh buat lah. So kalau awak tak mau buat macam ni, maka you kena buat selagi awak punya stack tak empty lah. Kita boleh guna macam ni sebab method empty ni ada lah, method is empty ni ada. So tak ada masalah lah. So boleh guna. Because dalam linked list memang kita ada method empty nah. So tak ada masalah lah, kita boleh guna. Iaitu kita boleh guna iaitu selagi awak punya stack awak, kan nama stack awak stack kan, dot is empty. Selagi ianya tak empty ni awak letak tak, while stack is empty, bermaksud selagi ianya tak empty, then you akan loop. Okay, so kita kena buat macam tu lah. Jikalau awak tidak menggunakan block try, tak ada block try. Dalam case example ni, saya ada block try, that's why saya letak while true. Bila while true bermaksud dia akan berlaku infinite loop kat sini. Okay, sebab sentiasa true. Okay, bila masa ni di false sebab dia true, nilai true memang tak ada pun keadaan condition yang menukarkan dia kepada false. Itu menyebabkan dia akan berlaku infinite loop kat sini lah. Tapi dalam case ni maksudnya once you finish, maka dia akan throw exception handling dan you akan dapatlah jawapannya. Okay, that's why kita akan dapat jawapan yang macam ni lah yang saya cerita kat awak tadi. Okay, ni yang pertama ni, data kedua kita masuk, data ketiga masuk, data keempat kita masuk. Ni pop yang pertama lah, hello pop. Bila kita keluarkan stacknya secara analogi, kalau diagram ni kita ada kat sini tadi true, lepas tu kita masuk simbol ringgit, lepas tu kita masuk 3, 4, 5, 6, 7 dan kemudiannya kita masuk nilai hello. The last kali kita masuk ni hello. So nampak tak? So bila kita pop yang pertama, so dia akan keluar hello lah, hello akan keluar. So bila kita pop yang pertama, hello akan remove lah, dia akan keluarkan. So bila dia keluar, that's why lah keluar kat sini hello pop.
Sementara kandungan awak dalam awak punya array, dalam awak punya stack iaitu true, saw, read simbol ringgit dan juga 3, 4, 5, 6. So betul lah. Okay, kemudian kita pop yang kedua pula. Bila pop yang kedua bermaksud kita remove this one. Yang ni keluar. So that's why dia keluar 3, 4, 5, 6, 7 pop. Okay, dia keluar lah. Dan kemudian stack contain nilai yang kita ada true dan juga simbol ringgit. Okay, seterusnya kita pop lagi sebab dia akan pop selagi dia tak empty lah. So bila pop bermaksud ini keluar. So bila keluar, that's why dia keluar simbol ringgit pop dan stack contain nilai true. And the last one yang kita akan pop adalah nilai true. So kita pop dia. So bila pop bermaksud dia akan keluar true pop dan kemudian stack is empty lah. Dia akan keluar kat situ stack is empty. Okay. Dia akan keluar yang ni lah nanti. Kat mana? Okay, sebab dah habis lah. The last one dia akan buat stack is empty. Okay, the next one, apa dia yang kita nak buat lagi? Ni saya tunjuk balik lah, sama ada tadi. Okay, this one adalah built-in untuk linked list lah. Untuk built-in untuk linked list, ini seperti mana yang saya kata tadi, untuk linked list, memang kita tiada kelas stat. Itu kita dah faham lah. Untuk linked list, memang confirm kita tak ada kelas stat. Maksudnya ramai lagi tak hadir kedatangan. Every semester kedatangan, bila di hujung-hujung dia akan ada problem. Bila di hujung kuliah, bila di hujung semester ni, semester lepas pun sama juga lah. Maksudnya tak penuh kelas yang datang. Maksudnya ini baru 49. Patut kelas saya is 57 tolak dengan saya. Ni saya ni ada dua as a presenter dan juga kat atas ni dia ada keluar dua kat sini. So tolak dengan dua bermaksud kat sini baru ada 47. So 47 bermaksud sepatut kelas ni ada 57 bermaksud 10 orang tak hadir. Ni aku pantang kelas aku tak hadir ni. Aku suka dia orang nak masuk tak masuk. Pantang saya kalau kelas tak masuk. Tengok kehadiran. Saya nak tengok kehadiran saya. Make sure you ambil kedatangan. Saya nak tengok kehadiran. Saya nak pantang kalau kelas ni tak masuk. Aku suka dia orang nak masuk, masuk. Tak nak masuk sudah. Ingat apa? Saya dah bagi tahu dah kelas saya ni wajib masuk. Kalau tidak, ambil lecturer online. Jangan masuk kelas saya, dia ada problem banyak. Make sure you ambil attendance. Saya nak tengok patutnya 10 orang tak hadir. Saya nak tengok siapa yang tak hadir. Saya suka je, bukan saya seorang. Semua pensyarah duk mengadu lah ni. Duk mengeluh kehadiran sangat merosot bila hujung-hujung. Sama juga seperti semester lepas. Dia nak masuk, masuk. Tak nak masuk, sudah. Semua pensyarah duk merungut lah ni. Kalau dekat ujung-ujung je, student akan makin hilang. Saya pun tak tahulah. Takkan tidur lagi kot. Ada pada lah kan. Grup G 2 orang tak ada. 2 orang lagi belum ada.
Muhammad Aiman dan juga Wan Maryam. Sementara grup H ni Ahmad Hafiz Al-Firdaus. Ahmad Hafiz ni nama dia memang ni lah, dah lah assignment pun tak hantar nama aku mah pakut Ahmad Hafiz ni. Muhammad Hafiz Al-Firdaus. Dah lah lab pun tak hantar berlambak. Tak sini saya cek nama. Kelah pun tak datang. Emir Irfan. Sama juga ni perangai-perangai ni. Ni 2 lab 3, lab 4 tak hantar. Apa jangan kata saya tak mak student-student ni. Ni Muhammad Akil. Sama juga ni. Ni jenis orang-orang yang tak hantar paper ni. Yang tak hantar assignment. So problem juga dalam kelas. Maksudnya ada dalam list saya. Dan Muhammad Faris. Tak adil lagi. Ini adalah daripada grup H. Grup H ada sebanyak 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Betul lah. Betul lah 6 orang tak ada kan. Should be. Total bilangan student adalah sebanyak 57 orang. Itu 57 orang. So sekarang 51 tolak 2 is 49 lah. 49 campurkan dengan ni berapa orang? 2, 4, 6. Betul. Campurkan dengan 6. Baru 55 lagi 2 orang. Siapa dia siapa yang berbuat attendance tapi keluar daripada kelas ni? Ya. Ambil attendance tapi tak masuk kelas. Problem juga ni. Hafiz Al-Firdausi ni siapa dia ni? Awak kenal tak siapa? Daripada grup apa ni? Grup H. Grup H, Hafiz. Kenal. Dia kelas lain macam mana perangai dia? Kelas yang lain perangai dia macam mana? Dia masuk kelas ataupun tak? Dia okey. Okay. Kelas lain. Kelas lain okey je? Sekelas lain okey dia. Lepas tu kelas saya tak okey? Okey je semua. Saya rasa dia masuk je. Dia masuk. Pasal apa attendance tak ada? Mana Ahmad Hafiz? Muhammad Hafiz Al-Firdaus. Ada kat sini? Mana dia? Sorang sikit. Tu tak kenal ni. Tak ada Surabi, tak ada. Ada tak? Kelas lain dia okey. Kelas lain dia okey. Dalam ni dia ada tak? Tak ada kan? Rasanya tak ada sir. Oh, kelas lain okey. Kelas saya dia tak okey. Apa masalah dia? Pasal apa kelas saya dia tak mau masuk? Kalau tak masuk, sepatutnya daftarlah grup lain. Kalau tak boleh join, tak boleh dengan saya, sepatutnya dia masuk grup orang lain. Tak payah masuk grup ni. Dia ada problem lah. Dah lah assignment pun tak hantar. Lemah perut aku dengan student ni kadang-kadang. Bila fail nanti menyusahkan orang. Tu je. Kalau fail menyusahkan orang. Saya dah bagi tahu dah menyusah dalam banyak aspek. Kerana awak kita kena entertain, kadang-kadang kerana awak kena buka kelas, lepas tu bila awak clash menyusahkan awak punya PA awak nak susun jadual awak, so jadi masalah. So that's why lah. Saya pun tak tahu. So kalau awak siapa yang kawan dengan Muhammad Hafiz ni, Muhammad Hafiz Al-Firdausi ni, suruh dia contact saya personally. Kalau dia masih berminat. Saya bagi tahu kat ni, saya bagi warning kat dia lah Bermaksud kawan-kawan awak yang rapat dengan dia, tolong nasihat dia contact saya. So kalau dia tak contact saya anggap bahawa dia tak berminat dengan discourse. So kalau dia tak berminat dengan discourse, jawapannya dia repeat semasa depan. So saya kata macam tu je lah.
Bermaksud kalau dia tak berminat dengan ni, bermaksud dia bersedia untuk retreat semester depan. So bila semester depan, maksudnya jangan masuk kelas saya. Saya jenis gitu. Maksudnya kalau you rasa you tak boleh nak kerja dengan saya, tak boleh nak ikut cara saya bekerja, better you pergi masuk kelas orang lain yang you rasa you boleh. Maksudnya pensyarah tu dia boleh accept awak tak datang kelas, tapi dia boleh bagi markah ke awak. Saya tak boleh. Okay? Saya tak boleh macam tu. So semua anak murid yang nak jadi murid saya, dia wajib datang ke kelas saya. Okay? Dan kalau you tak boleh datang kelas, you inform. Saya tak kisah pun. Sebab ada je student yang ni, saya kata okay, noted, maksudnya noted, saya take note. So bermaksud bila take note, maksudnya you tak hadir ke kelas, you inform saya no problem. Tak jadi isu pun bagi saya. Walaupun hakikatnya kalau you tak hadir ke kelas, sebenarnya you kena bagi surat, tapi saya tak take note benda tersebut. Tak perlu pun bagi surat kat saya. Okay? Dalam keadaan macam ni tak perlu pun bagi saya pun surat. Kalau you maklumkan saya cukup lah. Saya bukan tak boleh bincang. Boleh. Tapi janganlah you ikut suka awak je. So bila fail, saya juga masalah. Kan? Bila fail ramai ni, nak kena tulis surat. Sebab banyak benda lah kita kena buat. Banyak benda yang kita nak kena buat. Tapi student tak realize lah benda ni. Tapi itulah pensyarah dia akan jadi banyak kerja bila fail ramai. So kita cuba nak luluskan. Tetapi kalau you tak datang ke kelas, kemudian assignment pun you buat dia indah tak indah je. Kalau you tak hantar satu assignment sekali pun, you jangan rasa you cerdik lah. Sebab awak merasakan hanya 4 assessment saja yang 4 assessment saja yang perlu dihantar. So you hanya memenuhi 4 assessment dengan you harap bahawa you boleh lulus. You silap banyak masuk kelas saya kalau you set okay, gitu. Walaupun assignment yang saya bagi ni tidak dikira dalam awak punya assessment, you silap banyak kalau you buat macam tu. Kalau you berandaian bahawa you complete dengan you punya component assessment, tetapi you tak hantar assessment ni, you boleh lepas, you silap banyak dengan saya dalam kelas saya. Okay? Saya boleh buat kalau saya nak bagi fail pelajar tersebut, kalau saya nak. Okay? Kalau saya nak. So, jangan cabar saya lah, saya boleh buat. Walau macam mana pun. Okay? Saya boleh kata macam tu. Okay? So, walaupun kalau dia kata dia cerdik, maksudnya dia melengkapkan komponen assessment, nanti dia akan berhujah dengan saya untuk assessment, saya boleh buat kalau saya nak gagalkan pelajar tersebut. Kalau you buat semakkan semula pun, saya boleh gagalkan pelajar yang buat semakkan semula. Saya boleh buat kalau saya nak. Okay? So jangan cabar saya. Saya boleh buat macam tu. Kalau saya nak, pelajar tu gagal. So that's why kalau nak jadi anak murid saya, bermaksud saya tak suka pelajar ponting. Itu saya kata. Itu saya punya start. Selama 23 tahun saya mengajar, itulah perangai saya. Memang saya bertemu dengan macam-macam pelajar. Ada student yang belagak, bodoh, sombong pun ada kan. Dah lah bodoh tapi sombong pula tu kan. Susah jugalah bila ada pelajar tu yang ego je yang amat tinggi kan. Ada yang kata dia boleh lulus tanpa bantuan pensyarah. Ada student yang berani keluar statement macam tu. Okay, fine. Saya kata okay, kalau tanpa bantuan saya you boleh lulus, then you boleh proceed dengan saya akan tengok. Tak boleh pun. Okay? Tak boleh pun lepas. Okay, saya tak tanpa bantuan saya, ya. Tanpa bantuan saya, campur markah yang dia dapat, dia cuma dapat 48 ataupun 49. So C minus. Saya reward dia C minus. Sebab dia tak memerlukan bantuan saya. C minus tu maksud kalau 49 hanya perlu satu markah untuk lulus C. Okey, tetapi dia dapat 49, saya kekal 49. Kan? Sebab dia kata dia tak perlu bantuan saya. So bila tak perlu bantuan saya tak akan bantu walaupun satu markah. Tak ada ihsan kat student tersebut lah. Itu saya punya staff. Dia bukan ugutan, bukan. Tetapi as a student, you kena tahu you punya batasannya. Maksudnya, kewajipan awak adalah untuk datang ke kelas dan melengkapkan ke semua komponen apa yang ditugaskan kepada awak. Itu adalah tugas awak lah. Dan kalau awak tak boleh, maka you kena inform. Supaya pensyarah tersebut tahu bahawa you nak minta masa untuk you selesaikan. Bahawa pensyarah tersebut tahu bahawa you berusaha untuk menyelesaikan. Sebab apa yang kita cuba nilai adalah usaha awak. Usaha awak yang kita nak tengok. Usaha awak. Saya yang paling utama ialah usaha awak. Berdasarkan kepada usaha awak, saya akan reward awak. Okey? Kan kita tak pernah buat pun. Kalau kadang-kadang pelajar yang ambil sampai 3 kali, memang dia tak boleh buat program ambil 3 kali pun. Kadang-kadang saya guna budi bicara saya, bukan tak guna. Okey? Kita ada kes pelajar yang ambil sampai 3 kali baru nak lepas. Kadang-kadang jadi macam tu lah. So bila jadi macam tu,
saya bukan tak take note, saya take note benda-benda tersebut. Okey, bermaksud saya bukannya pensyarah yang tak boleh guna budi bicara. So jangan kata, tapi saya amat particular dari segi kehadiran kelas. Itu you kena take note lah, saya. Sebab bagi saya, kalau you nak menuntut ilmu, jawapannya you kena berguru. You tak boleh baca buku macam tu saja tanpa guru kat depan awak. So that's why, kehadiran bagi saya amat tekankan. That's why for those, siapa yang nak jadi anak murid saya, pastikan bahawa you boleh hadir ke kelas saya. Kalau kelas pukul 8, jangan bagi isu lah yang kata tak boleh bangun pagi or whatever, tak boleh dalam kelas saya. Kalau tidak, bermaksud you kena cari orang lain yang boleh accept. Maksudnya sama ada you hadir ke tak hadir, dia tak kisah. Okay? So kalau you hantar assignment ke tak hantar assignment, dia tak kisah. Taklah. Tetapi lazimnya kalau student tu tak hantar assignment, memang tak boleh lulus pun. Saya berani jamin lah benda macam tu. Dalam kelas saya ni, kalau you nak dapat carry mark 40 tu, maksudnya 40 kalau assessment awak 50 tu, student saya kalau dapat 40 tu, boleh kira dengan tangan lah. Maksudnya saya dah memang tahu dalam kelas saya, selalunya berapa orang yang betul-betul saya nak reward A, yang saya nak bagi A. Hanya pelajar yang saya tahu dia entitled for A, saya akan bagi A lah. Saya bukannya seperti pensyarah-pensyarah lain yang semua kelas boleh dapat A. Ada pensyarah kat sini yang bagi ni student satu kelas semua dapat A. A sharp, tak ada A minus, semua A dengan A plus. Saya bukan pensyarah macam tu lah. Okay? Dia agak bukan tak boleh, tapi mustahil. Semua kelas mempunyai paras pemahaman yang sama. Maksudnya dia sama. Mustahil lah nak jumpa. Selama 23 tahun saya mengajar, saya tak pernah jumpa lagi kelas yang mempunyai kesetaraan dari segi dia punya level kefahaman. Maksudnya semua orang dapat A. Saya pensyarah yang dah 23 tahun mengajar, saya tak pernah jumpa. Tapi ada pensyarah yang macam tu. Pensyarah yang dulu 100% dalam kelas dia, A. Dahsyat pensyarah tersebut. Okay? Dahsyat. Okay? Kadang-kadang kita kata dahsyat lah macam tu. Semua student boleh dapat A. So saya sukar untuk menerima benda macam tu lah. Bukan saya nak downgrade student tersebut, tetapi mustahil. Okay? Mustahil dalam satu kelas mempunyai paras keutamaan, selalunya dia adalah curve. Kita boleh lihat lah kelas tersebut. Sama ada dia curve dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Kita boleh tengok macam tu lah, lazimnya. That is a normal curve lah. Tapi kalau semua dapat A tu, kadang-kadang awak seronok lah. Kadang-kadang student semua dapat A macam tu, seronok. Tetapi sebenarnya kadang-kadang awak tak dapat apa pun dengan pensyarah yang macam tu sebenarnya. Okay, kadang-kadang tak dapat apa pun. Okay, knowledge-nya tak dapat banyak. Okay, awak boleh hoha-hoha je lah dengan tu. Gelak-gelak masuk kelas dan gelak-gelak macam tu. Tapi knowledge tak ada apa pun, buat apa. Okay, bila pergi latih industri, company complain. Okay, kita tengok result dapat A, tapi bila pergi suruh buat dekat sana, semua tak boleh buat. Ada yang macam tu, kita dapat report, mana nak letak muka. Awak student bolehlah sengih-sengih macam tu. Kita pensyarah kat sini jenuh nak tunduk muka lah. Sebab awak tu produk kami. So bila majikan komplain, dia kata pasal apa student result dapat A. So tetapi bila suruh buat macam ni tak reti, bila buat macam ni tak reti, bila buat tak reti. Itulah bila you hasil duk bergelak-gelak dalam kelas. Pensyarah tu mengajar you gelak-gelak tak kisah, tuk-tuk dapat A. Tapi sebenarnya tak ada knowledge pun you dapat. Okay? So kalau awak rasa awak selesa dengan pensyarah itu, awak hanya selesa sementara lah, tapi tidak berkekalan. Okay? Nanti kemudian you akan so that's why tu kadang-kadang student pun susah juga. Kadang-kadang pensyarah pun kadang-kadang saya pening kepala juga. Sir. Satu kelas, ya. Ahmad Hafiz dah masuk. Dah masuk dah. Kan? Tu saya cakap kat dia lah, tu Ahmad Hafiz. So take note lah ni, jangan ikut suka hati awak je. Nak masuk, tak nak masuk, sudah. So, saya bukan tak ni lah. Kalau awak ada problem apa-apa sekalipun, you kena inform saya. Kalau you tak inform awak saya, you berdiam diri, saya akan letak bad perception kepada awak. So, bila seseorang pensyarah telah letak bad perception kepada awak, you jangan harap lah apabila dia marking, dia nak ada belah ihsan ke awak. Sebab kita, because kita manusia.
So, bila kita manusia bermaksud susah lah. Kalau you berprasangka kepada seseorang, you ingat you boleh normal lah. Tak boleh kan. Kalau awak orang biasa pun, awak sendiri pun kalau berlaku kat diri awak, kalau kawan awak pernah buat spoil kat awak rasa awak boleh jadi relationship seperti normal balik? Tak, saya rasa. Mungkin di mulut kata ya, tetapi sebenarnya mustahil ianya boleh menjadi. Macam itulah juga apabila you relationship awak dengan pensyarah tak ada. So, bila relationship dengan pensyarah, dia bila pensyarah letak back perspektif kepada awak, negatif terhadap awak, so susah sebenarnya dia. Hidup awak akan susah. Maksudnya bila tak ada ihsan, maksudnya kalau you dapat contohnya, kalau you good student sekalipun, you dapat contohnya situ 79, dia akan kekal awak 79. Bermaksud di sini, dia tak akan up awak, dia tak akan bagi awak walaupun satu markah untuk dapatkan 80. Sebab 79 A minus, 80 adalah A, beza tu. Okay, 367 dengan 4 flat, ianya berbeza. Okay, so for those siapa yang nampak lah. Tetapi itulah maksud saya. Di antara orang yang nak menolong dengan tak nak menolong. So kalau kadang-kadang pensyarah ni dia tak zalim pun. Kalau student dapat 79, kadang-kadang dapat 77 pun dia up sampai jadi 80. Bila dia tengok student tersebut usaha ada. So bila usaha ada, maka dia kata okey apa. Sebab pensyarah tahu ada perbezaan antara A dan juga A minus. Cuma student lah kot kadang-kadang tak merasa pun. Kadang-kadang dia rasa shock dah dapat A minus. Dia ni tapi hakikatnya ada perbezaan antara A minus dan juga A. Kadang-kadang perbezaan hanya ada satu markah je, apalah sangat dengan satu markah tersebut kan. So pensyarah selalunya dia pejam mata je, dia bagi okey up lah bagi jadi 80 sebab orang dapat 4 flat. Macam itulah. Kadang-kadang you dapat 69, 69 dengan 70. So kadang-kadang pensyarah pejam mata lah, okey kita tambah lagi satu markah bagi jadi dia 70. So itu bezanya. Kalau 69 you dapat B, kalau dapat 70, you dapat B+. Itu bezanya B dan juga B+. Ada bezanya. So, student kena cerdik. B dan juga B+, ada beza. Okay, 3 pointer dengan 3.33 ada beza. 0.33. 0.33 darab dengan 3 credit hour, dia equivalent to 0.9. Hampir 1. Pemberatnya hampir 1. 1 tu boleh memberi efek kepada awak punya CGPA dan juga GPA awak. So for those siapa yang cerdik. For those siapa yang tak cerdik, dia tak take note pun benda tersebut. Dapat result dia ni, dia tak pernah fikir ada ihsan daripada pensyarah. So ihsan tu yang you nak cari. Ihsan daripada pensyarah tersebut. So awak ingat kita nak bagi macam tu je ke? Kalau saya nak bagi macam tu, tak kira lah awak macam mana. Okey 17 up. 77 up 3 markah. 70 ni up 2 markah. Ui, saya bukan jenis macam tu nah. Kalau awak nak tahu, saya bukan jenis tu. Okay, sebelum saya nak bagi, saya tengok semua serba-serbi awak dulu. That's why maksudnya saya tengok pelajar tersebut. Bukan saya tengok rupa awak cantik, handsome, comel ke tak, bukan. Iaitu awak punya contribution awak. Okay, saya akan selok balik semua contribution awak. You punya component assessment, kemudian saya boleh remind. Apatah lagi kalau student tu dekat dengan saya. Maksudnya kalau dia sentiasa bertanya dalam kelas, maksudnya nama dia akan melekat dah kat saya. Maksudnya dia dekat dengan saya. So, ada setengah student yang kalau dekat lagi sampai tulisan dia, walaupun nama awak tak ada final exam, dulu tulis paper tu, tetapi tulisan dia saya boleh kenal. Tu lagi dekat lah student tersebut. Bermaksud tulisan dia tulis, saya boleh tahu ni tulisan student ni. Maksud saya boleh tahu. Lazimnya student macam tu adalah student yang excellent lah. Student yang sentiasa tanya dalam kelas. Memang A student pun selalu macam tu. Saya boleh kenal. Bila saya marking tu, saya boleh tahu ni adalah A student. Bila dijawab, saya tahu ni adalah paper sipulan-sipulan. Dan no wonder bila saya marking, memang pun A plus pun dapat. Memang dapat A plus pun. Memang, tetapi selalunya student yang banyak bertanya tu lah student sebenarnya adalah kategori A student kan. Memang tapi ada juga student yang silent, yang berdiam diri tapi akhir dapat A juga ada. Tapi saya boleh recognize, saya boleh tahu. Saya ada pun pelajar yang tak banyak cakap. Okay? Pelajar degree saya ada pun berdiam diri, tak banyak cakap. Cakap sekali-sekala je. Tapi pun memang saya tahu dah. Tapi bermaksud walaupun dia berdiam diri, dari segi penulisan, dari segi pemahamannya dia faham. Dia faham, that's why dia tak tanya pun tak apa bagi saya. Sebab apabila dia jawab dalam quiz ni, saya boleh tengok
bermaksud dia tahu apa yang dia. No one dia tak tanya. Sebab dia tahu. Tapi jenis orang pendiam, ada juga orang macam gitu. Tapi ada student yang proaktif tanya, memang excellent pun bertanya. Pun bagus juga jenis macam tu. Sebab kita tak dapat nafikan ada orang yang jenis pendiam. Ada orang yang jenis mulut ni. Student excellent tetapi mulutnya banyak cakap. Student gitu dia akan ke depan lah. Nanti bila kerja nanti saya percaya dia akan pergi ke depan sebab dia berani bercakap lah. Ada student yang very excellent tetapi dia tak suka expose. Memang betul dalam programming ada programming dalam sains komputer memang ada student jenis itu. Dia tak suka expose tetapi very excellent. Dia akan bekerja di belakang takbir. Tengoklah jenis student itu dia akan kerja banyak di belakang takbir. Okay? Dan hasil kerjanya memang wow nanti. Tapi ada jenis student yang outspoken ni yang jadi bercakap, tengok dia akan ke depan. Excellent dah tapi dia akan ke depan. Orang akan nampak dia menonjol. Itu kita tak dapat nafikan. Memang saya boleh lihat pun student-student saya jenis gitu. Bila student mai balik sini selepas 10 tahun, selepas berapa belas tahun, mai balik saya tengok student-student yang bekerja, saya tak tersurprise pun dengan apa yang mereka jadi berdasarkan kepada waktu dia orang student dahulu. Okay, kita boleh lihat. That's why kan kadang-kadang tolonglah kalau kita ni kawan-kawan yang baik ni, tolonglah nasihat kawan-kawan kita yang lain. Okay, jangan kita hanya lihat diri kita. Kalau kita nak tarik, kalau kita macam ni lah, kalau kita nak masuk syurga, biarlah kita tarik kawan kita bersama-sama. Konsep saya macam tu je lah. Maksud saya di sini, kalau kita nak buat kebaikan, kita tariklah orang-orang lain bersama kita buat kebaikan tersebut. InsyaAllah banyak ganjarannya. Sama juga macam kawan awak. Kalau awak real kawan aku tak ada dalam kelas, awak close dengan dia, contact dengan dia, telefon ke. Tapi takkan saya nak pergi telefon, student tak masuk saya nak telefon. Student nak masuk, bukan, tak boleh lah. Maksud it's not right. Bukan maksudnya ego saya tinggi tak boleh berendah. Kalau saya nak buat, saya boleh pun nak buat. Tapi saya tak larat dah buat macam tu. You bayangkan saya dah kerja 23 tahun, saya tak larat dah. Kalau dahulu waktu muda-muda bukan setakat tu saja, waktu saya usia 21 tahun, dahulu jadi pensyarah, umur 21, 22, saya pernah pergi ketuk sampai ke bilik asrama bila tak datang. Saya pergi ketuk ke asrama. Okay. Ketuk pintu, bangun dengan mata, baru bangun tidur dengan ni. Saya kata saya bagi 5 minit, you mesti masuk kelas saya dalam masa 5 minit. 5 minit lepas sekarang saya nak dah kelas. Datang. Saya pergi sampai kejut. Saya boleh buat kalau saya nak. Tapi itu pada waktu saya muda dahulu. Tapi sekarang saya dah bukan nak kata tua pun, kan, umur 43 taklah tua sangat. Tetapi saya dah tak larat untuk buat benda yang macam tu lah. So bagi saya akan bagi teguran. Saya banyak bagi teguran, banyak bagi nasihat. Kalau saya bagi teguran 3 kali masih lagi tak berubah, saya tak larat lah untuk buat dah. Okay? Saya tak larat dah untuk buat. Nak bagi jadi orang, awak nak bagi jadi. Saya nak make sure bahawa student saya jadi. Kemenjadiannya jadi. Okay? Maksudnya bila you masuk kelas saya mengajar programming tu tahu. Bila you keluar, you boleh buat. Harapan saya, you boleh buat. Itu je. Saya tak nak lebih daripada tu. Saya harap you boleh buat. Okay? Saya ada letakkan saya punya standard untuk melepaskan pelajar tersebut. Maksudnya kalau you tak melepasi benda tu, saya akan kata you repeat balik semula lah. Better. Daripada saya lepaskan awak dan apabila awak pergi latihan industri, you bekerja nanti, you tak boleh buat. Buat malu je. Kadang-kadang kawan saya, kan, kawan saya call, bila tanya student tu dia kata tak pernah belajar, tak belajar pun pensyarah tak pernah ajar. Kadang-kadang kawan saya call, betul ke tak mengajar? Bukan tak mengajar. So you hanya nak lepaskan diri awak je. Bila nak lepas diri awak, awak kata tak belajar pun tadi. Tapi you kena ingat bahawa kat industri ni, kan, orang yang rajin explore, maka dialah akan dapat paling banyak. Siapa yang rajin explore. Dan pensyarah tu ada knowledge, rajin explore dan awak rajin bertanya. So bila awak bertanya dengan pensyarah tersebut, kadang-kadang dia akan bagi lebih daripada apa yang diajar dalam kelas lah. Tapi kena bersembang lah. Kan? Kalau kita ni, kita bagi ilmu apa yang tertera dekat buku. Apa yang tertera dalam silibus awak, kat tu je lah kami bagi kan. So kami tak bagi lebih lah. Tetapi kita boleh bagi lebih. Kalau you nak lah. So that's why you kena, bila you buat apa dengan hubungan dengan pensyarah ni, relationship dengan pensyarah tu, you kena make sure bahawa relationship awak tu close, rapat. So bila you rapat, sambil you respect dia sebagai seorang pensyarah lah. Okay, tetapi relationship kena close.
So banyak ilmu yang awak akan dapat selain daripada apa yang ilmu dalam kelas lah. Bagi saya lah. Okay, so kita sambung balik. So for this one, kita lihat linked list. Okay, saya sambung balik melihat kepada linked list ni. Okay, untuk linked list ni dia berbeza dengan array list. Di mana di dalam linked list kita kena tahu bahawa dia tidak ada kelas stack. Tak ada lah. Sementara bagi kelas, bagi array list kita ada kelas stack. So di dalam linked list kita tak ada kelas stack. Tetapi maksudnya kalau you nak wujudkan kelas stack tersebut, maka you kena design lah kelas stack. Kemudian dalam kelas tersebut sama juga seperti dalam kelas queue kan, dalam queue untuk linked list. So kita create kelas queue dan kita menggunakan built-in method yang ada di dalam linked list. So samalah seperti ni. Okey, ni di antara method-method yang kita akan guna dalam linked list lah, dan kita dah faham konsep stack ni. Memang kita dah take note konsep stack ni adalah maksudnya last in first out kan. Last in first out. Okey, itu konsepnya LIFO. Last in first out itu konsepnya. So cara yang paling mudah sekali, saya dah ajar, saya linked list saya draw macam ni. Cara yang paling mudah sekali yang kita akan buat, kita dah faham dah. Okey, untuk remove, bermaksud kita akan remove daripada depan. Ini linked list kan. Okey, so konsepnya adalah last in first out. Maksudnya yang paling lewat sekali masuk, itulah yang first sekali keluar. So that's why untuk design kita punya linked list, sebenarnya kaedah yang paling mudah iaitu kita akan insert dekat depan. Ini paling mudah sebab bila kita insert kat depan, maksudnya inilah recently sekali yang akan masuk ke dalam senarai. Okay? Kemudian bila kita insert lagi, kita insert kat depan. Kenapa motifnya kita insert kat depan? Sebab jawapannya nanti bila kita nak remove. Bila nak remove, maksudnya kita remove daripada depan. So bila kita remove pada depan, maksudnya tidak perlu laku proses terbesar. So bermaksud ini adalah konsep kalau kita nak buat linked list. Bermaksud di sini kalau nak add, kita add kat depan. Kalau nak remove, kita remove from depan. So maksudnya ini adalah benda yang kita perlu buat. Signifikannya sebab kita tak nak traversal. Itu je. Okay, kita tak nak traversal. That's why kita tak menggunakan konsep add dekat belakang. Tetapi kalau queue, kita faham queue ni caranya bila nak add, kita akan add di sebelah belakang. Kenapa kita perlu add di sebelah belakang? Okay, ni depan. Okay, head. Dan juga ni ada katakan kita guna tail. Okay, kita akan tambah di sebelah belakang sebab apabila kita nak remove, kita kena remove dari depan. Sebab konsep queue, dia first in, first out. Yang mana masuk dahulu, itu yang keluar first. Itu sebabnya kenapa kita perlu add dekat belakang untuk memudahkan proses remove nanti. Bila remove, tak perlu traversal. So, berbalik pula kepada stack. Ini adalah queue. So, berbalik pula kepada stack. Kalau stack ni, kita janganlah bubuh dekat belakang. Kalau kita bubuh kat belakang, sebab the recently yang kita masuk, yang paling last kita masuk, itu kita nak remove. Kalau kita bubuh kat belakang, bermaksud ini yang last kali kita masuk, maksud ini yang perlu dia. Maksudnya, bila nak remove, kenalah traverse. Traverse cari jumpa dekat ujung ni, baru kita remove. So, setiap kali nak remove, kena traverse. Setiap kali nak remove, kena traverse. So, jadi payah lah. Bukan payah apa, boleh buat macam tu. Tetapi maksudnya, dia akan menyebabkan proses traverse dan akan menyebabkan takes time. Dia akan melibatkan masa. So kita cuba elakkan benda yang macam tu lah. Kita nak elak benda yang macam tu. So itu yang sebenarnya kita cuba elakkan. So that's why kita tak mau buat benda macam tu. So that's why lah signifikannya kenapa kita perlu stack ni, kita perlu add dekat depan dan juga remove daripada depan. Ianya lebih mudah. That's why di antara dalam built-in method yang boleh kita guna dalam linked list, of course lah kita kena guna kelas linked list lah. Linked list ni kita tahu untuk create empty list kan. So kita boleh guna lah. Collection ni tak perlu guna lah. Yang mana collection tak perlu guna. Kemudian kita boleh guna get first lah kalau kita nak dapat elemen yang paling top lah. Kita boleh get last kalau kita nak. Ni antara method-method yang boleh guna lah. Add first, kita ada add last kan. Dan kita ada remove first dan remove last. Kita ada method-method built-in ni. So kita guna je yang mana sesuai. Okay. So nanti kita akan gunalah. Saya akan tunjuk. Method mana yang kita nak guna dalam linked list. So dalam linked list, selain daripada method-method kita ada add, remove. Ni method-method tambahan yang ada. Yang perlu awak tahu iaitu get first, get last. Add first, add last. Remove first, remove last. Ini ada dalam linked list ni. Selain daripada method add, remove yang awak belajar get dan sebagainya. Kan? Kita ada tambahan. Okay, method-method ni
You kena take note ada. Okay, ni built-in yang ada dalam linked list. So kita akan guna method ni nantilah. So that's why kalau saya menggunakan linked list, okay. So let's say dalam kelas linked list tag ni, okay, saya namakan kelas ni sebagai linked list tag ya. Okay. Dan kemudian saya akan buat di sini method-method yang ada dalam linked list ni seperti biasalah method yang saya create kat sini, satunya method pop and push kena ada lah, method tu saya namakan dengan menggunakan kelas. Dan kelas ni saya namakan sebagai linked list tag. Saya tak namakan sebagai stack saja. Saya letakkan sebagai linked list tag. Okay. Nama kelas yang saya design ni namanya adalah linked list tag. Itu yang saya buat lah. Okay, the next one. Okay, so kita bina kelas kita namanya linked list tag. Kemudian seperti biasa saya kena create satu empty list lah. So saya boleh buat macam ni lah. Private linked list, nama list delegate adalah saya punya nama list saya lah yang saya buat ni. Okay. List delegate sama dengan new linked list. Okay, so bila you buat benda macam ni, yang ni you boleh letak kat sini ataupun you boleh letak dalam awak punya default constructor. Tak ada masalah. So nak letak kat sini pun okey, nak letak dalam default constructor pun tak ada masalah. Nampak dalam kes ni saya tak ada default constructor kan? Sebenarnya sini dia ada default constructor. Okay. Dia ada default lah, walaupun saya tak provide sebarang constructor kat sini, you jangan surprise lah. Java dia provide secara automatic. So sebenarnya ada satu default constructor, namanya adalah linked list. Linked list stack. Okay, so kita ada satu default constructor kat sini. Okay, so saya kata linked list ni kalau you nak buat, you boleh buat ni. So kalau you nak buat, you boleh ambil this one, you declare private linked list ni. Kan, lepas tu you boleh buat kat sini link private linked list delegate. Okay, you boleh buat macam ni dan kemudian dalam ni you boleh letak juga kalau you nak list delegate sama dengan new linked list. Okay, tak ada masalah nak buat macam tu pun boleh. Okay, tak ada masalah kalau nak buat macam tu. Okay, ataupun just remain macam ni lah tanpa you provide you punya default constructor. So dia tidak menjadi issue. Okay, boleh. Kedua-duanya boleh dilaksanakan. Kita buat macam ni ataupun you nak provide you punya linked list. Okay, boleh. So that's why method pertama yang saya create kat sini adalah method empty. Macam mana kita nak tahu method tu empty ataupun tak? Ini kita gunakan kalau kita nak keluarkan dan kita nak stop. Okay, kita nak stop benda tersebut, so kita boleh guna method empty lah. So list degrade is empty lah. Method is empty ni adalah built-in method kan. Ni is well known lah built-in method, so kita boleh guna lah. So kemudiannya pick ni dia kata method pick ni adalah return the element on top of the stack without removing it. So pick ni seolah you nak tengok iaitu first element, maksudnya elemen yang paling top. Bukan remove lah, you nak tengok elemen apa, maksudnya data apa yang duduk dekat yang top. So kita boleh buat macam ni. So then you have to check lah dalam list kita macam ni. Katakan list kita ada data. So X, Y, Z. So kita nak tengok pick ni, dia nak tengok yang paling atas sekali iaitu Z. Dia nak tengok Z. So dengan itu sebelum you nak tengok, you kena check lah dahulu sama ada list awak empty ataupun tak. Kan? That's why saya buat sini this empty. Empty ni dia check sama ada selagi dia punya top empty, maksudnya kalau tak empty ada data lah. So kalau dia nya top empty, maksudnya nampak dia ada return list delegate.get first. So bila you buat method get first, bermaksud dia akan cetak elemen yang kat atas ni. Elemen yang kat atas, sorry. Ni saya pasal draw ni linked list dah. So bila linked list ni macam ni lah. Okay. Kita ada macam ni. Okay. X, Y, Z. Ini first lah. Ini awak punya last. Ini konsep linked list lah. Konsep linked list kita akan add dekat depan. So konsepnya kalau kita masuk X, Y, Z, inilah secara diagramnya X, Y, Z lah. So bila you remove for the first, maksudnya if list.get first, bermaksud dia akan dapatkan nilai Z lah paling atas sekali. Itu konsepnya. So kalau dia empty, dia akan throw exception lah. So kita boleh buat. Ini optional, tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okay, the next one, kita ada method pop. Method pop kita, maksud kita dah ada linked list kita tadi.
So kita ada kita punya link list kita tadi macam ni. Contohnya kan, kita ada X, Y dan juga Z. So kita dah ada macam ni. So seterusnya ini awak punya first, ini awak punya last note. Okay, last note. So kita check lah nak pop, bermaksud kita akan pop daripada depan lah. So that's why untuk pop, yang ni kita remove. Kalau pop dia kena remove lah. So kita kena guna method remove lah. So dia buat, dia kata if this is empty, bermaksud selagi ianya tak empty, macam ni, selagi ianya tidak empty. So seterusnya dia akan buat return list delegate. Nama list awak ni, kita tahulah nama list awak ni adalah list delegate kita yang namakan dia. Okay, list delegate. So kita akan buat list delegate dot remove first. So remove first dia akan remove. Kalau tadi pick dia tak remove, sekarang dia remove. So apa yang akan berlaku, dia akan remove lah. Dia akan remove this one. Okay, itu akan berlaku. Dan sekarang first awak, dia akan bergerak ke sini lah. Ini yang berlaku lah. Tapi ini built in. You tak nampak lah. Tapi bila you buat UDT, itu yang perlu you buat. You kena gerakkan awak punya first node ke sini. Tetapi kalau berjenis built in, maksudnya inilah yang akan terjadi. One you remove, maksudnya first awak sekarang akan bergerak ke sini. So yang ni akan di remove. So kita selesai. So yang ni pula iaitu push. Push ni maksudnya kita nak add. Bila kita nak add, kita kena faham untuk konsep stack, kita kena add dekat depan lah. So that's why nampak tak kita buat macam ni. Ni adalah objek yang kita nak add. So list delegate.add first. Bila kita add first, bermaksud kita akan tambah dekat depan. So kalau saya buat node baru, so kemudian dia akan tambah kat depan macam ni lah. Katakan sini saya tambah balik nilai Z. So dia akan tambah, dia akan jadi ni. Dan first ni akan bergerak ke sini lah. Ini yang berlaku. So theoretical maksudnya kita kena buat macam ni. Dan kalau you buat UDT, inilah yang perlu awak lakukan. Add first. Kita dah discuss dah method add first. So ini yang berlaku lah. Sementara yang ni adalah search. Okay, look for an object in the stack. Ni saya buat tambahan lah method search. Berdasarkan kepada objek yang kita nak carilah. So dengan menggunakan built-in, kita boleh guna method index of lah. Berdasarkan pada item. So kita boleh cari di mana index item ni, index of dia akan bagi tahu dekat posisi mana ni berdana. Ni sebagai extra lah, sebagai extra. Okay, dan kita lihat kita punya main method. So dalam main method ni kalau awak lihat, ni adalah so main method ni kalau awak lihat, okay, kita create kita punya link list tag sama dengan new link list. So ni adalah untuk create awak punya empty list. Create empty tag lah. So bila saya buat link list tag sama dengan new link list tag. So ni yang saya maksudkan, bila you buat macam ni, jangan terkejut pula. Bila you buat link list, you akan kata kat sini, you cari pula kat sini. So dekat sini tak ada open source default constructor. So macam mana dia buat? Tu hakikatnya sebenarnya saya bagi tahu sebenarnya ada. Okay. Okay, dia ada. Okay, nampak tak dalam kelas link list ni, you tak ada normal constructor. So bila you tak ada normal constructor, kalau you buat, you gunakan awak punya default constructor dekat main, dengan syarat tak ada normal constructor, so dengan itu bahawa default constructor akan dibuat secara automatik oleh compiler. Maksud dekat sini kita ada default. Tetapi kalau you provide awak punya normal constructor dalam kelas link list, tiba-tiba dekat main you buat macam mana yang macam ni, you buat macam ni, then dia akan bagi error. So kalau you buat macam ni, tetapi di dalam kelas link list tag awak ada normal constructor. Tiba-tiba dekat main you tak provide, you tak provide default. Tiba-tiba dekat main you nak guna default. So dia akan bagi error. So tetapi jikalau awak tak provide langsung, maka Java akan buat default constructor secara automatik. Dalam default constructor tu sebenarnya ada apa? Ada seperti mana yang you declare. Ada seperti mana yang you buat ni lah. Ni yang awak buat ni. Sama. Okay. Dia ada benda ni. Yang awak buat ni. Okay, sebenarnya sama. Di dalam awak punya default constructor. Okay. So dengan itu, terserah kepada awak lah nak buat macam mana.
Okay, seterusnya kita lihat kat sini. Okay, the next one. Kita cuba lihat dekat sini. Kita dah create dah empty stack. Seterusnya proses input lah. Seperti biasa dia ada ni step 1, ini step 2. Step 2 input lah. So katakan kat sini saya nak input 5 data lah ke dalam stack. So 5 data adalah nilai. Saya nak masuk nilai. Di sini saya masuk, saya tak menggunakan scanner lah, nak mudah. Okay, bila nak mudah saya tak guna scanner. Okay, saya tunjuk kat awak, saya masuk dan saya malas nak guna scanner ni. So apa yang saya masuk, apa yang saya input kat sini, saya input nilai integer berdasarkan kepada indeks ni lah. Maksudnya kalau I sama 0, bermaksud dia akan masuk nilai 0 lah. So secara theoreticalnya, so stack awak ni namanya adalah stack. Ni saya namakan dia sebagai stack. Okay, saya namakan sebagai stack. So for integer I equal to 0, bermaksud jika kalau I awak ni sama dengan 0, okay, 0 kurang dari 5 betul, dan kemudian stack.push, saya masuk push new integer I ni 0 lah. So sekarang saya masukkan objek integer lah. So sekarang I dia akan masuk sini. Okay, sebab saya tak guna input. Kalau masuk data lain, you guna scanner lah. Ni saya nak ambil mudah. So seterusnya yang saya masuk 1, 2, kan, seterusnya 3, lepas tu 4, sampai 4 je lah. Okay, sampai 4 saja. Okay, kita masuk data kita betul-betul. So itu yang berlaku lah. Selesai kat sini. So seterusnya saya buat system.outprint peak at top of the stack. Ni saya nak tengok iaitu data apa ataupun elemen ataupun nombor apa yang ada dalam stack, dia yang ada dekat bahagian atas lah, dekat dia punya top. So dengan itu saya panggil method stack.pick lah. So kalau stack.pick, bermaksud nilai ni dia akan cetak nilai 4 lah, nombor 4. Dia akan cetak nilai 4 kat sini. So pick at the top of the stack, dia akan cetak nilai 4 kat sini. Selesai. Tapi kena ingat method pick ni dia bukan remove. Maksudnya data tu masih lagi ada. Okay. Saya suka draw macam ni lah. Sepatutnya saya draw ni. Sorry. Saya draw tu tak betul. Dia tak boleh draw ni array list. Kalau linked list dia ni draw balik semula. Linked list macam ni lah berlaku. So kita masuk kat sini iaitu data yang pertama iaitu 0. Data yang kedua yang kita masuk kat sini adalah 1. Data ketiga yang kita masuk kat sini adalah 2. Seterusnya data yang saya masukkan ni sambung. Okay. Okay, data seterusnya yang saya masuk kat sini adalah 3. Dan seterusnya data yang saya masuk kat sini 3. Data yang saya masuk kat sini adalah seterusnya adalah apa ni? Ni yang berlaku lah. Ni yang last sekali. Salah. Buat lain. Okay. Draw tak betul lah. Ambil yang baru lah. Tak apa. Okay. Ini dia punya ini dia punya program dia. So sekarang saya draw balik lah. So bila saya draw, so apa yang berlaku kat sini, first first saya masuk kat sini, data yang pertama saya masuk lah. So bila data pertama saya masuk, ni yang akan berlaku lah, iaitu nilai 0. Okay.
The next one yang saya masuk kat sini, dia kena masuk kat depan lah. Ini awak punya, dia akan jadi ni last lah. Okay, seterusnya data yang kedua yang awak masuk adalah nilai 1. Seterusnya data seterusnya yang saya masuk sebab dia insert kat depan 2. Seterusnya data yang saya masuk kat sini adalah 3. Dan seterusnya data yang saya masuk sini adalah 4. So ini akan jadi first lah. Ini akan jadi last. Sebab konsepnya kita kena insert dekat depan. Ini akan berlaku lah bila you selesaikan this step. Okay. Seterusnya apa yang akan berlaku, system the out the peak at top. So bila dia kata top, peak ni tadi kita buat coding kita adalah untuk lihat elemen di top. Top ni maksudnya first lah. Okay. So dengan itu dia akan keluar 4 lah. Dia akan keluar 4 kat sini. So seterusnya dia akan while stack, while not stack empty, bermaksud selagi stack awak tak empty. So memang stack awak tak empty. So dia akan cetak lah. Ni kita kena buat lah. Awak nampak tak sini saya tak guna block try. So bila tak guna block try, jangan pergi both true. Kalau both true ni masalah lah. Jangan both true. So that's why saya kata tadi, you kena guna selagi ianya tak empty lah. So kita guna macam ni, while it's not empty. So dia akan baca system the out the print pop. Dia akan keluar kat sini stack.pop. So bila dia buat pop, dia akan pop daripada first lah. Itu konsep. Bila kita konsep stack, kita dah tahu dah dia adalah last in first out. Okay, LIFO. Kita cuba buat this one. So dengan itu dia akan keluar 4 lah. Dan kemudian bila saya buat stack.pop, okay, dia akan keluarkan, dia akan cetak kat sini pop. Output yang akan keluar, dia akan keluar ni lah. Pop, kemudian dia akan keluar kat sini nilai 4. Kemudian dia kembali semula. So bila kita remove, okay, kita kena gerakkan first kita akan berada di sini lah. So seterusnya dia akan kembali while stack is empty. Stack awak tak empty, masih lagi ada data. So masih lagi ada data. So bila ada data dia akan buat di sini, dia akan keluar pula pop. Iaitu 3. Okay. Bila dia remove benda ni, maka first node awak akan bergerak ke sini lah. Okay. Kemudian dia buat stack is empty. Ya, masih lagi ada data. Kemudian dia akan letak ke sini pop. Sama dengan 2. Okay. Bila dia pop, dia remove lah. Bila remove, first awak akan bergerak ke sini lah. So bila first bergerak ke sini, masih lagi tak empty. Maka nanti dia akan cetak pula kat sini is a pop. Pop. Dia akan cetak kat sini is a 1. So kita remove. So bila remove, first awak akan bergerak dengan awak punya last. So dia masih lagi tak empty. Ya, masih tak empty. So pop. So dia akan keluar nilai kosong. So you remove this one lah. So bila you remove this one. So bila you remove this one, maksudnya kita tahulah codingnya kita akan buat first node sama dengan last node sama dengan now. Ini menunjukkan bahawa dia empty lah. So bila dia empty, so seterusnya dia akan jadi false lah. Okay, bila dia empty, so bermaksud dia akan jadi false. Bila false dia keluar tamat. So inilah jawapan yang keluar iaitu pop 4, pop 3, pop 2, pop 1 dan juga pop 0. Ini basically kalau kita buat untuk linked list yang bersifat primitive data type. Okay, yang ni adalah primitive data type. So kalau kita melibatkan objek data type, ianya lebih kurang sama aja macam ni. Apa yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu tambah bahagian objek. Okay, ni samalah saya cerita tadi. Okay, sama saya cerita tadi. Okay, ni yang akan berlaku. Okay. Ni yang saya buat tadi lah. Sama aja. First node sama dengan last node. Cuma dalam ni kita sebab kita menggunakan built-in. So bila built-in awak masih boleh menggunakan index of. Maksudnya kalau you nak tahu dia punya position yang telah diprogramkan di dalam built-in method adalah berdasarkan kepada index. So node yang pertama ni dia akan indicate dengan index 0. Node yang kedua dia akan indicate dengan index 1. So awak boleh buat program awak kalau awak nak lah yang berjenis UDT. Tapi kita tak buat kan? Kita tak buat. So kita tak buat dalam ni. So kalau awak nak, so awak boleh create your own method untuk you assign. Maksudnya setiap kali you masuk node, you assignkan index tersebut dengan indexnya yang tersendiri lah. Boleh diprogramkan kalau awak nak lah. Okay.
So bila you buat macam tu, maka you boleh tahu dia punya location-nya lah. Tapi kita tak buat sebab kita boleh cari location mana yang kita nak dan kemudian kita boleh selip lah. Kalau you nak selip macam ni lebih mudah sikit lah. You masuk nak selip indeks 1, so kita tahu nak indeks 1, so 1 ni bergerak ke depan. So kita boleh buat, kita boleh program dengan caranya kita draw lah. Tetapi untuk built-in, memang konsepnya di sini iaitu indeks, dia akan bubuh indeks. Dia programkan supaya node pertama ni indeksnya adalah indeks kosong. Memang itu diprogramkan. Okay, dalam built-in method. Okay, so itu yang berlaku lah. So seperti mana saya terang, sebenarnya sama je dekat sini lah. Ini yang terhasil lah. Okay, so sebenarnya kita dah tamat untuk bahagian built-in method. So boleh buatlah, saya tak mau masuk lagi untuk jenis UDT, saya tak mau mix. Okay, untuk UDT saya akan mengajar kat awak pada minggu hadapan lah. Minggu hadapan saya akan sambung untuk UDT. Okay, user defined type berjenis stack. Sebab minggu ke depan kita ada minggu yang minggu ke-12 lah. So bila minggu ke-12, insya-Allah kita akan habis UDT dan seterusnya kita akan masuk minggu hadapan untuk kelas tutorial tu, untuk kelas tutorial saya akan habiskan UDT, saya perlu sejamnya sebab benda yang sama je. Okay, cuma konsepnya you dah ada dah. Semua UDT nanti kita akan discuss example, so saya perlu sejam je. So minggu hadapan pada waktu tutorial saya akan habiskan this syllabus. Maksudnya yang berjenis UDT. So assignment dah ada lah dalam portal, so dalam UFuture, so you boleh ambil, you boleh proceed lah dengan awak punya assignment. Assignment tersebut ada yang berjenis UDT, ada yang berjenis built-in. So you buat yang berjenis built-in dahulu. Okay, so tak ada masalah. Untuk UDT saya akan discuss pada minggu hadapan hari Selasa. Kemudian pada hari Khamis saya akan masuk terus kepada chapter yang terakhir kita, iaitu chapter binary tree. Tetapi binary tree saya akan masuk bahagian theoretical part dahulu, because untuk binary tree dia ada theoretical part lah yang perlu awak perlu pelajari lah, ada a few things. Cuma dalam stack ni ada lagi satu theoretical yang kita akan belajar kat situ. Saya rasa kita tengok dalam masa sejam tersebut saya sempat dah untuk habiskan bahagian theoretical part, iaitu untuk kalau lihat dalam saya punya note ni, theoretical yang ni bahagian theoretical part ni UDT ni sebenarnya simple je, sama je. Okay, awak dah buat dah sebelum ni theoretical bahagian part ni, iaitu untuk stack for mathematical expression. Yang ni. So kita kena faham bahawa ni mathematical expression ni kita tahulah A campur B tolak C. Ini adalah yang kita faham lah. Tetapi sebenarnya dalam compiler bila nak selesaikan ungkapan matematik ni berlaku conversion dahulu, iaitu dia akan tukarkan conversion ni kepada postfix. So ini dipanggil sebagai ungkapan infix lah. Persamaan matematik ni dipanggil sebagai persamaan infix. Dan kemudian komputer dia akan tukar kepada postfix. Okay, ungkapan postfix. Maksudnya A campur P sebenarnya equivalent to A, B plus. Ini adalah ungkapan postfix. So macam mana nak dapat benda ni? So sebenarnya kita boleh buat dengan menggunakan stack. So nanti kita akan yang ni adalah bahagian theoretical part lah. Tetapi untuk buat benda ni, maksudnya dua ungkapan ni kita boleh hasilkan dua cara. Satu dengan menggunakan konsep stack, satu lagi dengan menggunakan konsep tree. Dia ada dua cara. So dalam final exam dia boleh keluar kedua-duanya. Sama ada dia nak keluar yang berjenis stack ataupun dia nak keluar konsep dengan menggunakan konsep tree. Kalau konsep tree lebih mudah lah. Kalau konsep stack ni bukan susah pun, tetapi dia panjang sikit lah bila nak buat ni. Kita kena buat step by step. Kalau tree senang, draw tree, kemudian kita traverse. Dapatlah jawapannya nanti. So ianya lebih mudah lah. So maksudnya kita boleh ada kedua-duanya, iaitu infix, prefix dan postfix. Boleh diselesaikan dengan dua cara lah. Satu dengan menggunakan stack, satu lagi dengan menggunakan konsep tree. So kita akan belajar kedua-duanya, stack dan juga tree. So macam yang ni, so inilah yang saya maksudkan sebagai theoretical part. So yang ni saya akan reserve lah, kalau sejam discussion kita tak memerlukan detail, maksudnya awak faham discussion ni, mungkin kita take. Sebenarnya benda ni boleh selesai dalam masa 10 minit, saya boleh tukar lah, tapi tak tahu awak faham ke tak faham. Tapi kalau awak faham, sebenarnya patutnya faham lah sebab kita guna balik je. Okay, bila kita kena stack konsepnya macam tu lah, iaitu last in first out.
So last in first out, so kenalah ada method-method yang telah kita pelajari. Kita dah belajar dah add a from front, remove from front. Yang tu je method kita nak guna. So apa masalahnya? So simple je lah. Kan bagi saya lah, tapi bagi student wallahu alam lah. Kan? So kalau kita sempat habis minggu depan dan kita akan sambung bahagian teoretikal part lah macam mana kita nak buat ungkapan in-peak. So kalau ada masa cubalah baca kat sini macam mana kita nak buat in-peak dan juga post-peak. Tu nampak ini adalah ungkapan in-peak dan kemudian macam mana kita nak nilaikan benda tersebut lah. Nilai benda tersebut. So macam mana kita nak evaluate benda ni. Okay. Tu macam mana dia selesaikan benda tersebut. So boleh baca lah. Okay, boleh baca. This is dia punya algorithm. Ni maksudnya algorithm for evaluating post-peak. Macam mana kita nak nilai ungkapan post-peak tersebut. So bila dia dapat post-peak, ni sebenarnya dalam komputer kita buat. Ini adalah ungkapan post-peak dan dia akan selesaikan masalah ni dan dia akan dapat jawapan lah. Dia akan dapat jawapan. So sebenarnya ini adalah dunia manusia. Manusia faham macam ni. Kita faham macam ni. So komputer dia akan convert benda ni kepada post-peak. Lepas dia convert kepada post-peak, barulah dia evaluate. Baru komputer akan evaluate. Itu adalah dunia komputer. That's why kerelevanan stack ni. So macam mana kita nak buat ni sebab daripada in-peak kan kita kena dapatkan post-peak. Macam mana kita nak buat, macam mana kita nak dapatkan post-peak. So adalah cara dia. Adalah caranya. Okay, nanti kita akan lihat lah. Okay. So seterusnya nanti bila dia dapat benda tersebut, barulah kita komputer akan evaluate daripada ungkapan post-peak. Bukannya ungkapan in-peak. Ungkapan in-peak adalah yang kita faham. Tetapi dunia komputer dia translate kepada post-peak dan kemudian barulah dia evaluate, barulah dapat jawapan. Itu adalah ungkapan matematik. Itu signifikannya kenapa kita perlu belajar. Dan soalan ni juga keluar dalam awak punya lab assignment, dalam lab assignment lah. Saya tunjuk. So take note yang ni, hujung minggu ni kalau boleh cuba-cubalah. Cuba-cuba perhatikan dan cuba-cuba baca lah. Okay, ini bahagian teoretik part. Okay, so kalau tak sempat maka saya akan masuk kepada hari Rabu lah. Hari Khamis. Maksudnya kalau tak sempat kita sambung pada hari Khamis. Dan selesai tu mungkin sejam dan sejam lagi mungkin kita pergi kepada binary tree bahagian theoretical part dahulu. Okay? Sebab kita ada lebih kurang 3 minggu lagi lah. Minggu ni minggu ke-11, so minggu depan minggu ke-12. So kita ada lebih kurang 3 minggu lagi lah untuk habiskan awak punya syllabus sebelum awak pergi kepada final assessment. Okay? Kita tak ada dah component assessment kan. Component assessment dah selesai dah. Awak dah selesai component assessment 1, 2 dan juga 3. Tinggal satu saja lagi component assessment. Iaitu awak punya final assessment awak yang akan menyusul pada tarikh yang telah ditetapkan lah. Okay. So nanti kita akan discuss. So saya rasa saya tamatkan kat sini dan insyaAllah kita akan jumpa by next week. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. 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 Waalaikumsalam. Thank you, sir. Assalamualaikum.